Awal-awal Islam ni, dia datang dengan kelembutan, dengan bahasa yang indah, dengan susunan kata bicara yang cantik, digunakan untuk menyelinap pada jiwa-jiwa manusia. Orang Islam ni, jangan kita kecewa dalam menyampaikan Islam. Bila kita sampaikan Islam, hari ni boleh jadi orang tak dengar, tapi suatu hari nanti Allah akan buka hati-hati di kalangan mereka untuk memahami ajaran Islam ini. Segala benda yang kita buat atas dunia ni akan dibangkitkan balik di akhirat, dan bila bangun di akhirat, kamu akan dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sama ada masuk syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih kurniakan pada kita berbicara tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah ataupun contoh yang baik dalam kehidupan kita ini, daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, daripada sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kitab ini kita masih lagi berbicara tentang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana kita berhenti pada perbincangan tentang mengenai tujuan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Maknanya bagi kita kena faham kalau kenapa Rasulullah dihantar ke atas muka bumi ini. Kalau kita jawab secara ringkasnya, untuk nak suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia, supaya umat manusia ini apabila mereka mati, tidak ada seorang pun mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan saat mana kamu mati, kecuali kamu mati kamu benar-benar seorang yang betul-betul Islam dalam hidup mereka. Lalu dalam hidup kita ini, tatkala mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu bahawa di sana ada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang Rasulullah bawa tu ada peringkat-peringkatnya dan ada masa-masanya yang kita kena faham macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya ataupun menyampaikan Islam ini sampai kita jadi mulia dalam hidup kita pada hari ini. Kalaulah tidak kerana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan jadi hina dalam hidup kita. Hina kalau mana kita tak tahu nak makan apa dia, cara makan makanan yang tak tahu halal haram, tak tahu bersih kotor dan sebagainya. Dan kita jadi hina bila kita tak ada pakaian yang ditunjukkan dalam Islam. Kita jadi hina bila kita tidak ada cara tutur bicara ataupun bahasa yang patut kita gunakan dalam hidup kita. Lalu bila kita faham dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita macam mana kita nak jadi seorang yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya dakwah Rasulullah ni tuju pada siapa? Yang pertama, tuju pada setiap individu. Yang kedua, Rasulullah tuju dakwah ini kepada setiap keluarga-keluarga. Yang ketiga, dakwah ini dituju kepada yang disebut dengan masyarakat. Yang keempat, dituju dakwah ini kepada setiap negara. Dan yang kelima, dituju dakwah ini kepada seluruh dunia. Maknanya Islam ni dituju pada individu, dituju pada keluarga, dituju kepada masyarakat, dituju kepada yang disebut dengan negara, dan dituju kepada dunia. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Lalu kita boleh membahagikan zaman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua peringkat, di mana setiap satu peringkat tersebut mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Peringkat yang pertama, Rasulullah berada di Mekah itu kira-kira selama 13 tahun. Ini peringkat yang pertama.
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di kota Mekah selama lebih kurang 13 tahun, masa yang pertama. Yang kedua, masa Rasulullah berada di Madinah itu selama lebih kurang 10 tahun. Maknanya 23 tahun je. Bermula daripada umur 40 tahun, Rasulullah jadi Nabi, 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di kota Madinah. Itu peringkat Rasulullah menyampaikan dakwah. Setiap peringkat pula merangkumi beberapa peringkat yang setiap satunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Iaitu kita akan jelaskan dan nyata setelah mana kita melihat secara mendalam kepada persekitaran dan suasana yang dilalui oleh misi dakwah sepanjang dua peringkat ini. Kita buat kajian terhadap macam mana Rasulullah berdakwah. Peringkat di Mekah boleh dibahagikan pada 3 peringkat. Di kota Mekah sendiri itu selama lebih kurang 13 tahun Rasulullah dalam menyampaikan Islam ini ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, Rasulullah berdakwah secara rahsia. Rasulullah berdakwah selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun yang pertama Rasulullah di kota Mekah. Rasulullah sebarkan Islam ni secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi dalam rumah di kalangan sahabat-sahabat. Peringkat yang kedua, dakwah Rasulullah terbuka kepada penduduk Mekah. Iaitu bermula pada tahun keempat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga penghujung tahun ke-10. Ini peringkat yang kedua. Lebih kurang 6 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah cara peringkat yang kedua. Di mana Rasulullah sebarkan Islam pada penduduk kota Mekah. Di waktu itu bagi tahu dalam dakwah terbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat yang 3, dakwah Rasulullah keluar kota Mekah. Rasulullah keluar lepas pada 10 tahun Rasulullah sebarkan Islam di kota Mekah, bagi tahu pada penduduk kota Mekah ni, barulah peringkat yang 3 Rasulullah keluar pergi ke Taif. Rasulullah pergi keluar daripada Mekah, iaitu bermula pada penghujung tahun ke-10 kenabian hingga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bergerak. Lepas pada itu barulah Rasulullah pergi ke Madinah, dan kita akan cerita dalam peringkat yang demikian. Peringkat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad dakwah ini selama 3 tahun dakwah secara rahsia. Kita akan terangkan satu-satu. Seperti yang kita ketahui, Mekah adalah pusat agama bagi orang Arab. Waktu mana mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam ini, Mekah ni pusat agama dipanggil. Bagi penduduk Arab, Mekah lah, kerana ada kota Baitullahil Haram ini. Di situ terdapat orang yang berkhidmat untuk Kaabah, serta pengendali patung-patung dan berhala-berhala yang dipersucikan di kalangan orang Arab. Waktu mana muncul Islam ini? Kalau kita tanya, Islam ni muncul bagaimana, Ustaz? Bermula daripada sinilah. Bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut tentang Islam di tengah kelompok-kelompok agama-agama yang sedang muncul di saat itu. Kemudian, oleh itu, untuk mencapai objektif melakukan reformasi terhadap fenomena tersebut, bertambah sukar jika dilakukan jauh daripada tempatnya. Nak tak nak, Islam ni kena berada pada tempat itu. Permulaan dipanggil. Tugas pembakian ini memerlukan pada keazaman jitu yang tidak boleh digoncangkan oleh sebarang musibah dan halangan. Ini peringkat dakwah secara senyap-senyap. Rasulullah pergi rumah-rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Islam ni begini, Islam ni begini. Bagi tahu pada mereka. Berdasar pada hikmah untuk menghadapi suasana tersebut, maka dakwah pada peringkat mulanya dijalankan secara rahsia-rahsia. Senyap-senyap je. Peringkat awal, macam orang main kutu, dia panggil demikian. Awal-awal orang main kutu macam mana? Pergi senyap-senyap je. Jangan bagi tahu pada suami ya. So, mula-mula. Tapi lama-lama tu lain lah. Dah tahu, dah tengok, dah dapat duit kutu, barulah bagi tahu. Duit dari mana ni? Katanya suami. Ni daripada main kutu disebut demikian. Awal-awal dalam sejarah perjuangan Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi senyap-senyap, pergi rumah ke rumah di antara satu sama lain. Dan berdasar pada hikmah itu, Rasulullah gunakan dakwah diajar secara rahsia agar tidak menggemparkan penduduk Mekah yang boleh menimbulkan kemarahan mereka. Di antara sebab kenapa Islam ni diceritakan senyap-senyap, perlahan-perlahan dahulu ni. Kerana apa dia? Kerana dengan tujuan nak suruh jangan terkejut sangat penduduk Mekah. Kumpulan pengikut yang terawal, secara lumrahnya pada peringkat awal, Rasulullah mestilah terlebih dahulu menyampaikan Islam pada orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Islam ni kalau kita tanya, sampai pada siapa dahulu? Kalau kita tanya sejarah
yang berlaku yang paling rapat dengan Rasulullah. Siapa yang paling rapat Rasulullah? Kaum keluarganya serta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat-dekat dengan Rasulullah. Rasulullah menyeru mereka supaya memeluk Islam. Ini cara Islam. Di antara satu sampai hari ini, untuk nak sampaikan Islam pada siapa pun, sebarkan pada orang terdekat dahulu. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kemudian keluarga kita, orang dekat-dekat dahulu. Supaya kalau kita nak sebar Islam ni pada orang yang terbuka terus, misal contohnya, maka dia akan bawa fitnah. Orang akan sibuk tanya, kamu belajar kat mana? Kamu dapat ilmu daripada mana? Kamu tahu tentang Islam ni bagaimana? Dia akan jadi demikian. Nak tak nak, cerita Islam ni pada siapa? Pada orang yang dekat dengan kita. Rasulullah buat demikian. Kemudian, Rasulullah menyeru supaya mereka memeluk Islam. Setiap orang mempunyai ciri akhlak yang baik. Akhlak baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenali mereka, dan mereka juga mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kenal mereka, dan Rasulullah mengajak mereka, diajaknya oleh Rasulullah kepada Islam. Rasulullah kenal mereka sebagai orang yang suka kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan demikian. Sementara mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang benar dan baik. Lalu di kalangan mereka yang sedikit pun tidak meragui kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran berita yang disampaikan, terdapat sekumpulan manusia menyahut ajakan dan dikenali dalam sejarah Islam sebagai golongan as-sabiqunal awwalun. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana orang-orang yang terawal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? As-sabiqunal awwalun. Golongan yang terdahulu. Mereka didahului oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terawal bersama dengan Islam. Siapa dia? Isteri Rasulullah. Dan hambanya Zaid bin Sabit, Syahrbil Al-Qalbi, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Ni orang-orang yang terawal. Waktu mana dia bersama dengan Islam, beliau masih kanak-kanak di bawah jagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berkawan dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ini memeluk Islam pada hari pertama Rasulullah melancarkan dakwahnya. Hari pertama Rasulullah dapat rangkaian di bawah Rasulullah. Apa dia? Isteri Rasulullah Zaid bin Harithah, kemudian yang disebut dengan Ali, kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Ni orang yang as-sabiqunal awwalun dalam dakwah Rasulullah. Kemudian Abu Bakar turut menyeru kepada Islam. Abu Bakar pula, dia guna segala kekayaan yang dia ada, bawa kepada orang ramai untuk bersama dengan Islam. Beliau ialah seorang lelaki yang mesra. Abu Bakar ni orang yang dikenali orang yang mesra, disenangi dan mudah berkira bicara serta berakhlak baik dan suka berbuat kebajikan. Ini Abu Bakar, orang yang suka berbuat kebajikan dalam hidup dia. Ramai lelaki di kalangan kaumnya yang suka datang berkawan dengannya disebabkan beliau seorang yang pengetahuan dan ahli perniagaan. Tengok, kalau kita tak boleh jadi macam Rasulullah, seumpama Rasulullah jadi macam Abu Bakar dah. Orang yang suka berkawan dengan dia. Ada orang lelaki ni dalam hidup dia orang payah nak berkawan dengan dia. Ada orang lelaki yang siapa sahaja dia boleh berkawan. Rapat dia, senang dia dan tak susah dalam nak berkawan. Terutama dia ni Abu Bakar ni, dia bijak dalam perniagaan. Dia ahli perniagaan. Di samping PR dia tu bagus. Pergaulan dia tu bagus. Cara dia bercakap tak menyinggung hati orang. Cara dia berkawan tak menyusahkan kawan. Ni kawan, bukan kawan makan kawan dia panggil. Ada kita ni kawan makan kawan. Kawan makan kawan ni jadi masalah. Lantaran itu beliau mengambil kesempatan untuk menyeru mereka yang percaya kepadanya serta mengunjunginya. Ini cara Islam. Siapa yang rapat dengan kita tarik untuk bersama dengan Islam. Cara. Maka bila Abu Bakar, lepas Rasulullah sebarkan Islam pada Abu Bakar pula tarik orang lain pula. Seruan Abu Bakar itu yang menyebabkan berapa peribadi telah menganut Islam bersama dengan seruan yang dibawa oleh Abu Bakar. Siapa dia? Uthman bin Affan Al-Umawi. Uthman bin Affan yang akhirnya menjadi menantu Rasulullah.
Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Ini di antara Zubair Al-Awwam, di antara 10 mereka yang dijamin oleh Rasulullah syurga di atas dunia lagi. Abdul Rahman bin Auf, seorang peniaga yang hebat zaman Rasulullah. Zaman itu Abdul Rahman bin Auf, seorang peniaga yang hebat. Siapa dia? Lagi Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara pemegang pedang yang hebat zaman Rasulullah. Dan Talhah bin Ubaidullah At-Taimi. Talhah, mereka berdelapan ini mendahului orang lain dalam menerima Islam, dan mereka lah kumpulan pengikut terawal dan golongan hadapan dalam Islam. Ini 8 orang yang mula-mula dalam sejarah Islam. Orang ni orang yang terawal yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang-orang Islam yang terawal juga ialah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal bin Rabah ni di antara sahabat-sahabat boleh senaraikan nama-nama mereka tersebut. Kemudian diikuti dengan oleh yang digelar orang yang amanah di kalangan umat ini, itu Ubaidah Al-Amir. Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ubaidah Al-Jarrah. Senang cerita ni. Ni orang yang paling amanah dalam, kalau bagi pada dia tak sikit pun barang yang diberi pada dia tu untuk dikhianati. Jaga sungguh. Dan daripada Bani Al-Haris bin Fihr, Abu Salamah bin Abu Al-Asad Al-Makhzumi. Ini di antara orang terawal yang masuk Islam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Al-Arqam ni rumah dia besar, rumah dia luas. Rasulullah guna rumah dia untuk menyampaikan Islam. Siapa-siapa yang rumah besar, gunalah rumah dia. Jangan biarkan berada dalam keadaan kita tengok dalam keadaan yang sebegitu. Jangan kita biarkan rumah kita kosong je, tak ada apa-apa, rugi pada kita. Tapi nak sebutnya, bila kita dengan Islam ni, biar kita manfaat, rumah kita manfaat, kemudian kehidupan kita manfaat. Uthman bin Maz'un dan 2 beradiknya, Qudamah dan Abdullah. Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Al-Manaf. Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan isterinya. Itu yang mula-mula masuk Islam. Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, adik Umar bin Al-Khattab. Ni adik Sayyidina Umar yang masuk Islam lebih dahulu. Adik Sayyidina Umar, nama dia Fatimah Al-Khattab Al-Adawiyah. Yang dia ni, dengan dialah yang kena tampar. Yang kena tampar tersebut. Khabbab bin Al-A'rath. Khabbab di antara orang yang nak sebutnya gambaran orang yang rajin di kalangan sahabat Rasulullah, mentahankan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudaili dan ramai lagi selain daripada mereka. Ni sirah yang saya baca ni dengan tujuan nak suruh kita ingat sahabat-sahabat. Tak ingat semua pun, ingat salah seorang tu pun. Bila kita bangun di akhirat nanti, kita boleh cari mereka dan kita dapat yang disebut dengan, kita dapat semua manfaat daripada mereka tersebut. Ini cara pada diri kita lah. Mereka berasal daripada semua kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung bilangan golongan terawal ini melebihi 40 orang. Ibnu Hisham dalam sirah dia disebut orang yang terawal dengan Rasulullah. Bila Rasulullah sebut saja tentang Islam senyap-senyap ni, 40 orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isi borang lah senang ceritanya. Yang duduk dalam keadaan yang dia sentiasa dalam keadaan dia sentiasa belajar dan belajar dengan Rasulullah. Kemudian walaupun begitu, terdapat perselisihan dalam menentukan sebahagian mereka termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Itu pun ada lagi disebut bukan 40 orang, lebih lagi daripada itu pun ada. Ibnu Ishaq berkata, kemudian beberapa orang lelaki dan wanita turut-turut masuk Islam sehingga tersebarlah berita Islam di Mekah dan menjadi bualan orang ramai. Kalau dah ramai dah, bila orang tu masuk, orang ni masuk, lama-lama menyebabkan orang Mekah tahu, oh ada agama yang dibawa oleh Muhammad, iaitu agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Mereka ini menganut Islam secara rahsia. Masuk Islam tu di peringkat awal dalam sejarah Islam, masuk senyap-senyap dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan mereka untuk membimbing mereka kepada agama ini secara berselindung, kerana misi dakwah pada ketika itu masih lagi dijalankan secara individu dan juga sulit. Misi dakwah ini. Selepas turunnya ayat-ayat awal Al-Muddathir, maka wahyu mula turun berturut-turut. Ini kita belajar sebelum daripada ini kan. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Waktu tu turun, wahyu tu turun. Derek. Turun ayat-ayat Al-Quran dan beberapa bahagian surah yang turun pada masa ini adalah ayat-ayat yang pendek saja. Ayat-ayat yang turun tu pendek-pendek. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ayat yang pendek-pendek. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mempunyai suku kata yang cukup menarik. Ayat-ayat yang pendek-pendek yang bila dibaca tu tersusun. Cantik ayat-ayat yang baca. Misal contoh apa dia? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Tu misal contoh ayat-ayat yang cantik susunan yang dibaca ini sendiri. Kemudian serta irama alunan bahasa yang menawan sejajar dengan suasana dakwah yang bagaikan berbisik halus. Allahu Akbar. Awal-awal Islam ni dia datang dengan kelembutan, dengan bahasa yang indah, dengan susunan kata bicara yang cantik. Digunakan untuk menyelinap pada jiwa-jiwa manusia. Itu cara Islam. Ayat-ayat itu merangkumi ajaran supaya membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Misal contohnya, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, beruntunglah bagi siapa yang membersihkan jiwanya dan rugilah bagi sesiapa yang membiarkan jiwanya kotor. Melihat tentang keburukan jiwa yang tercemar dengan kehendak-kehendak dunia. Sepanjang hidup atas dunia ni, manusia ni akan jadi begitu. Dengan kehendak dunia. Dan menyifatkan syurga dan neraka seolah-olah sedang dilihat di mata kepala mereka sendiri. Bila Allah cerita tentang syurga neraka, macam seolah-olah depan mata. Cerita tentang neraka, seolah-olah gerun tu, macam depan neraka tu pada diri mereka. Cara penyampaian ayat-ayat ini di kalangan orang-orang mukmin adalah satu cara yang agak terasing daripada yang diketahui oleh masyarakat manusia ketika itu. Ini jarang. Orang zaman tersebut bila dengar ayat-ayat Quran tu indah, susunan bahasa cantik, yang menyebabkan akhirnya mereka terpesona dengan ayat-ayat yang dibaca di kalangan sahabat-sahabat ini. Di waktu itu mereka mula solat. Solat. Antara perintah awal yang diturunkan ialah perintah mendirikan solat. Itu kita kena ingat ya. Sebab itu Islam ni dia tak boleh lari daripada solat. Macam mana susah kita pun kena solat. Macam mana sukar pun perjalanan hidup kita ni kena solat pada diri kita. Jangan tinggal solat. Bila kita tinggal solat, kita meruntuhkan agama yang ada pada jasad kita. Muqatil bin Sulaiman berkata, pada permulaan Islam, Allah mewajibkan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Ingat ya, itu sejarah. Di awal-awal permulaan solat, 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu petang. Ni yang disebut siapa? Muqatil bin Sulaiman. Dia sebut cerita pada permulaan Islam. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhan kamu waktu mana pagi dan juga petang. Lalu di waktu itu alim ulama kata, Rasulullah kalau dia solat di peringkat permulaan ajaran Islam ni bagaimana? Dia akan solat pada 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu mana petang. Ibnu Hajar berkata, yang nyata dan muktamadnya bahawa sebelum berlakunya Isra' Rasulullah, sebelum berlaku Isra' Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat memang mengerjakan sembahyang. Memang mengerjakan sembahyang. Nak sebutnya gambaran bagaimana Rasulullah SAW demikian. Kemudian Rasulullah kerja sembahyang, tapi yang menjadi perselisihan ialah adakah terdapat sebarang jenis solat yang difardukan sebelum kefarduan solat 5 waktu. Cuma perbincangan alim ulama dibincanglah. Dia kata sebenarnya solat ni sebelum daripada berlaku Isra' ni ada tak solat? Ada tak solat kefarduan solat tersebut? Ada pendapat mengatakan yang difardukan ialah solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kefarduan sebelum berlakunya Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semayang ni fardu bila? 2 rakaat waktu mana terbitnya fajar matahari dan 2 rakaat waktu mana terbenamnya matahari. Sebelum daripada terbenam matahari. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan sebuah hadis daripada jalan Ibnu Luhayyah secara mausul daripada Zaid bin Harithah, katanya
pada permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, Jibril datang kepadanya mengajarkan baginda berwuduk. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, di antara amalan yang diajar oleh malaikat Jibril ialah ambil wuduk. Macam mana cara ambil wuduk? Selepas selesai wuduk, baginda mengambil seceduk air dan merenjiskan kemaluannya. Itu cara diajar demikian. Hadis yang sama pengertian turut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis yang sama juga turut diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib, daripada Ibnu Abbas. Dalam hadis Ibnu Abbas menyatakan yang demikian itu ialah kewajipan yang terawal. Itu sejarah. Sebelum solat, di antara amalan yang diajar oleh malaikat Jibril pada Rasulullah ambil wuduk. Sampai hari ni lah kita ni. Kita ni diajar supaya sentiasa berwuduk. Kalau ada je, kalau kita ni dalam keadaan yang batal wuduk, ambil wuduk. Ni kenapa? Ni amalan yang pertama. Sebelum daripada difardukan solat. Difardukan solat 5 waktu. Ambil wuduk. Malaikat Jibril ajar cara ambil wuduk. Habis je selesai ambil wuduk, diambil air secedok, disimbah pada kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara disebut yang digambarkan bila ambil air secedok air dan direnjis di kemaluan dia. Direnjis pada kemaluan nak suruh bersih. Ni cara awal yang waktu mana ambil wuduk dahulu. Sekarang tak perlulah begitu. Sekarang cukup ambil wuduk, dah selesai dah bersih belaka, pada tu badan kita ambil wuduk. Kemudian barulah kita solat. Itu cara demikian. Kemudian dalam hadis Ibn Abbas menyebut yang demikian itu ialah kewajipan yang terawal saja. Ibn Abbas sebut demikian. Ibn Hisham menyebut bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya apabila hendak sembahyang, maka mereka akan pergi ke celah-celah bukit lalu mengerjakan sembahyang secara berselindung. Ini zaman rahsia. Kalau mereka nak sembahyang, macam mana mereka nak sembahyang? Di peringkat awal kedatangan Islam dahulu, pergi celah-celah bukit, duduk celah-celah bukit, solat di celah bukit ini, berselindung daripada pengetahuan kaum mereka. Pernah sekali Abu Talib melihat Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali sedang sembahyang. Abu Talib tengok anak lelaki dia, Sayyidina Ali, ikut sepupu dia, Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu kecil lagi, ikut Rasulullah sembahyang di celah-celah bukit ni. Lalu dia pun bertanya pada mereka tentang hal tersebut. Sayyidina Ali ini ditanya oleh Abu Talib, ayah dia tanya, kamu buat apa Ali? Kamu buat apa Muhammad? Tanya Rasulullah SAW. Apabila beliau mengetahui duduk perkara sebenar, beliau menyuruh mereka supaya tabah. Waktu mana dalam keadaan sebegitu, lalu Sayyidina Abu Talib ni sebut pada Sayyidina Ali. Disebut Abu Talib disebut, tabahlah kamu. Sebut pada Rasulullah, tabahlah. Kalau begitulah kamu ibadah pada Tuhan kamu, maka kamu tabahlah. Kemudian berita ni sampai ke pengetahuan Quraisy secara umum. Lama dakwah cara sembunyi tersebut dengan melihat keadaan kepada berbagai aspek. Peristiwa yang berlaku ternyata bahawa dakwah pada peringkat pertama ini sekalipun dijalankan secara senyap-senyap, rahsia-rahsia individu, tetapi berita tentangnya turut sampai ke pengetahuan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun ada TikTok juga, senang cerita. Bahasa yang kita nak sebut. Orang Quraisy tu ada juga Instagram. Ada juga Instagram. Mereka mula tersebar. Cepat cerita-cerita ni tersebar sampai pada mereka. Walaupun buat dalam keadaan rahsia. Sembahyang senyap-senyap. Tu pun sembahyang pagi, sembahyang petang. Sembahyang pagi, sembahyang petang. Tu pun celah-celah bukit. Ada juga orang ambil gambar, buat TikTok, senang ceritanya. Ada juga orang yang lakukan demikian. Kemudian sampai pada orang Quraisy, akan tetapi pada peringkat ini mereka masih mengambil sikap tidak mempedulikan. Peringkat awal ni mereka kata tak kisahlah, nak buat apa pun buatlah. Muhammad tu dia nak buat macam mana pun dia buatlah, tak jadi masalah. Dia nak sembahyang ke, dia nak buat apa ke, dia celah-celah bukit, tak jadi masalah. Muhammad Al-Ghazali berkata, berita ini sampai ke pengetahuan orang-orang Quraisy, tetapi mereka tidak mengambil peduli. Mereka walaupun Rasulullah SAW ni sembahyang senyap-senyap, Sayyidina Ali sembahyang senyap-senyap, sahabat-sahabat sembahyang senyap-senyap, mereka tak kisah, kerana tak jadi ancaman pada mereka. Boleh jadi mereka menyangka Muhammad adalah sama seperti golongan pengkaji agama yang sering berbicara tentang ketuhanan dan hak-hak ketuhanan seperti yang dilakukan oleh Umayyah bin
bin Abi Sult, Qais bin Sa'adah, Amr bin Naufal dan mereka yang seumpamanya. Zaman itu ada dah orang yang berbicara tentang ketuhanan. Dia kata Muhammad ni lebih kurang dengan Umayyah bin Abi Sult disebut. Sama dengan Qais bin Sa'adah, sama dengan Amr bin Nufail. Dua tiga orang ni mereka dan seumpama dengan mereka. Namun begitu, dalam diam-diam mereka tetap memerhatikan berita yang tersebar ini dan sejauh mana kesan dia. Lalu mereka mula mengintip-intip untuk mengetahui hasil dan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mula mereka cari Rasulullah Muhammad ni buat apa ni. Walaupun begitu pun datang juga rasa dalam diri mereka nak tahu agama apa Muhammad sembah ni, benda apa yang Muhammad lakukan. Setelah mana 3 tahun berlalu, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dijalankan cara rahsia. Dan dalam keadaan yang pergi kepada individu, tak pergi dalam kelompok-kelompok yang besar. Rasulullah pergi pada seorang cerita tentang Islam. Sepanjang tempoh ini terbentuklah sekumpulan jemaah orang-orang mukmin. Dalam tempoh ni 3 tahun ni terbentuk satu kelompok. Dia panggil kumpulan-kumpulan jemaah-jemaah. Jemaah di kalangan orang Islam yang berasaskan pada persedaraan Islam. Dia tanya, kamu ni macam mana jadi macam ni? Kami ni semua syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila bersyahadah la ilaha illallah, kita ni adik-beradik satu sama lain. Walaupun kita ni berbangsa yang berbeza-beza, tapi kita ni adik-beradik di antara satu sama lain. Punca apa kita jadi adik-beradik? Punca kita bersyahadah. Saling tolong-menolong. Ini orang Islam ni diajar demikian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rasulullah ajar tolong-menolong kamu dalam melakukan pada perkara yang baik. Birri wat taqwa. Dalam kebaikan dan juga takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu biarkan dalam keadaan permusuhan dan perbalahan sesama kamu. Ini diajar satu peringkat demikian. Saling menyampaikan risalah dan membantu meneguhkan kedudukannya. Nah, ini cara nak meneguhkan kedudukan Islam. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengisytiharkan secara terbuka kepada kaumnya serta menghadapi kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala mereka tersebut. Lepas pada itu barulah turun ayat Quran mengarahkan supaya diajar supaya untuk sebarkan Islam dengan cara terang-terangan. Di mana di saat tersebut nak digambarkan pada kita peringkat kedua, dakwah Rasulullah mula cara terbuka. Cara terbuka selama 6 tahun. 6 tahun ni Rasulullah dalam sekitar penduduk kota Mekah sebar Islam, bagi tahu Islam secara terbuka. Ayat pertama yang turun berkaitan hal ini, di mana firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun, kamu bagilah peringatan. Kamu turun bagi peringatan kepada keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sebarkan Islam dan kamu paling daripada orang jahil. Jangan peduli orang jahil. Sebut tentang Islam ni, kamu bagi tahu tentang Islam. Cara dalam hidup kita kena faham bahawa bila kita sebar Islam, kamu akan berhadapan dengan ujian yang banyak dalam hidup kamu. Ayat yang turun ini terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Surah ini pada permulaannya menyebut kisah Nabi Musa AS sejak daripada kenabian dia hingga baginda berhijrah bersama Bani Israel. Dalam surah Asy-Syu'ara, kalau kita baca dalam surah Asy-Syu'ara tu, awal-awal cerita Nabi Musa dengan dakwah Rasulullah terhadap Bani Israel. Kemudian seterusnya mereka tersamak daripada kejahatan Fir'aun dan kaumnya. Dalam awal surah Asy-Syu'ara. Sementara Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan dalam laut. Allah jadikan dakwah Nabi Musa tu dakwah pada bapa angkat dia sendiri. Kemudian lepas pada itu bapa angkat lawan dia pula. Lawan anak angkat dengan Nabi Musa AS. Kemudian lepas pada tersebut bapa angkat ni serang anak angkat. Bawa bala tentera nak lawan Nabi Musa AS. Nabi Musa belah laut, mukjizat yang berlaku pada Rasulullah, yang berlaku pada Nabi Musa AS. Kemudian turun dalam laut tu, Fir'aun pun ikut sama. Ikut turut serta. Bila Fir'aun turut serta, kemudian Allah cairkan air laut, kemudian Allah musnahkan Fir'aun tersebut. Dan Allah selamatkan Nabi Musa AS.
kisah ini merangkumi semua peringkat yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun dan kaumnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Penulis berpendapat, tuan kitab kita ni yang disebut dengan apa dia? Tuan kitab ni daripada kitab Safiur Rahman Al-Mubarak Furi ni. Saya baca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Saya baca kitab ni. Sahabat yang tanya, kitab apa yang ustaz baca? Saya baca kitab Ar-Rahiqul Maktum daripada Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Para hadirin sekalian boleh tengok dalam banyak kitab, dan kitab ni dikeluarkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Saya baca kitab ni. Benar, saya pun kebetulan dilantik menjadi ikon Yadim ni. Ada kitab yang disebut dengan apa dia? Cerita tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peringkat kedua, peringkat dakwah ni, penulis Al-Mubarak apa dia? Saifur Rahman Al-Mubarak Furi ni, dia sebut bahawa kisah yang panjang lebar ini diturunkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada kaum dia. Tujuannya ialah supaya di hadapan baginda dan para sahabat ada satu model dan contoh tentang apa yang bakal mereka hadapi, seperti pendustaan dan penindasan. Kalau kita tanya, kenapa Allah buat Rasulullah begitu? Dengan tujuan nak suruh ajar pada kita. Bila kita dalam keadaan yang bawa Islam, satu hari nanti kita akan berhadapan lebih teruk daripada apa yang dilalui oleh Rasulullah. Kita rasa ringan tak? Sebenarnya lebih teruk. Ataupun kalau kita kata kita berat, Rasulullah lebih berat daripada apa yang kita berat. Kita rasa. Ada ulama kata bukan lebih teruk, lebih ringan dibandingkan dengan beratnya Rasulullah. Pun ada juga ulama sebut demikian. Tapi saya nak sebutnya, waktu mana kita semakin berakhir zaman kita ni, kita akan berhadapan ujian. Ujian apa dia? Pendustaan. Orang tak percaya. Sebar Islam ni orang kata menipu lah tu. Orang sebut. Tu bukannya ustaz. Tu bukan ulama. Tu ular dalam semak. Sebut. Tengok bagaimana orang kita. Bila orang sebut tentang Islam, sebar Islam, bagi tahu tentang kebenaran Islam, pendustaan, penindasan, tak boleh mengajar, tak bagi tauliah ataupun tarik tauliah di zaman macam-macam gaya orang buat. Zaman saat mana diuji dengan ujian nak sebar Islam. Nak sebar Islam ni tak mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ke mudah ke? Tengok Rasulullah lah. Rasulullah, dalam sejarah Rasulullah, bila dia sebar Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ujian, penindasan. Kemudian apabila mereka menyampaikan dakwah secara terbuka nanti, ia juga bertujuan supaya mereka sedar dan faham benar tentang seluk-beluk urusan mereka sejak permulaan dakwah dilancarkan. Ini cara yang berlaku. Daripada segi yang lain, surah ini juga merangkumi penerangan tentang kesudahan yang menimpa orang yang mendustakan Rasul pada Rasul, kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan juga Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Lut dan penduduk Aikah. Ianya adalah sebagai tambahan pada kisah Fir'aun dan kaumnya. Kita kena ingat demikian. Bila kita sebar Islam ni, tengok orang lawan Islam macam mana. Sejarah sebelum daripada ni. Sejarah kaum Nabi Nuh lawan Islam. Yang lawan tu bukan orang lain. Yang lawan tu di kalangan keluarga Nabi sendiri yang lawan. Lawan tujuannya ialah supaya mereka yang hendak menolak ajaran ini faham tentang nasib yang bakal menimpa serta hukuman yang Allah kenakan jika mereka terus mahu mendustakan perintah Allah. Nak sebut, siapa yang lawan Islam, dia akan tertungging balik. Siapa yang lawan Islam, dia akan berlaku pada umat Nabi Nuh. Sebagaimana yang berlaku pada umat Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang berlaku pada kaum Ad dan juga Samud. Kaum Aikah. Yang Allah telah musnahkan mereka. Bila mereka lawan Islam, mereka kena hadapi keadaan yang sedemikian rupa dalam hidup mereka. Ia bertujuan supaya orang mukmin tahu bahawa kesudahan yang baik itu adalah untuk mereka dan bukan untuk golongan pendusta. Ini nak bagi semangat pada kita lah. Orang Islam ni, jangan kita kecewa dalam menyampaikan Islam. Bila kita sampaikan Islam, hari ini boleh jadi orang tak dengar. Tapi suatu hari nanti Allah akan buka hati-hati di kalangan mereka untuk memahami ajaran Islam ini. Boleh jadi yang dengar ni mereka tak faham, tapi yang share tu lebih faham daripada yang dengar. Ada juga demikian.
Ada yang dengar sekarang ni, dia kata, apa benda lah ustaz ni cakap? Apa benda lah yang dia nak sebutnya? Tapi dia tak faham. Tapi anak cucu dia, daripada sulbi dia, faham. Oh, dia kata, atuk aku ni tak faham. Tapi aku lebih faham daripada atuk aku. Macam kita lah. Kadang-kadang, datuk tak boleh baca Quran. Tapi cucu, lancar je baca Quran. Dia jadi demikian. Kenapa? Kerana dakwah tu tak sampai yang atas. Tetapi sampai yang bawah. Kadang-kadang yang bawah tak sampai, yang atas dahulu sampai. Pun ada juga. Demikian. Jangan pelik dalam dakwah ini. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Selepas mana turun ayat ini, ialah Rasulullah memanggil Bani Hashim. Cara Rasulullah, bila turun ayat Al-Quran, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, bagilah peringatan pada keluarga kamu yang terdekat. Rasulullah buat apa dia? Rasulullah kumpul keluarga Rasulullah, Bani Hashim. Lalu Bani Hashim pun datang. Bani Hashim ni pun datang. Bersama mereka turut serta beberapa orang daripada Bani Abdul Muttalib. Yang datang tu, beberapa orang daripada Bani Abdul Muttalib. Daripada bin Abdul Manaf. Mereka yang datang itu seramai 45 orang. Bila Rasulullah nak sampaikan Islam ni, Rasulullah panggil keluarga dia, Bani Hashim, datang. Dan ada beberapa orang daripada Bani Abdul Muttalib bin Abdul Manaf datang. Jumlah yang datang tu seramai mana? 45 orang. 45 orang. Tetapi sebelum Rasulullah memulakan bicara Rasulullah, bila Rasulullah nak bercakap, Abu Lahab terlebih dahulu berucap. Abu Lahab bangun. Abu Lahab ni bapa saudara Rasulullah. Kata dia, mereka ini adalah bapa-bapa saudara kamu, serta sepupu-sepupu kamu, wahai Muhammad. Bila Rasulullah nak berucap je, Abu Lahab bangun terus. Abu Lahab kata apa dia? Mereka ni bapa-bapa saudara kamu dan sepupu-sepupu kamu, Muhammad. Kamu, maka cukuplah, cakaplah, tinggallah mereka yang masih kecil. Ketahuilah, bukan semua kamu di tanah Arab ini yang terdaya untuk datang. Abu Lahab buat ucapan. Dia kata, kamu cakaplah Muhammad. Kerana yang datang ni, yang tak datang yang kecil-kecil je. Yang tua-tua, yang tak terdaya datang, dia tak boleh datang. Tapi, nak sebutnya, ketahuilah, bukan semua kaum kamu di tanah Arab ini yang terdaya untuk datang. Katanya Abu Lahab, dia berucap. Abu Lahab berucap awal-awal. Belum Rasulullah berucap tu, dia sebut. Dia kata, ni keluarga kamu Muhammad, yang kecil-kecil tak datang, yang tua-tua tak datang. Yang datang ni terpilih, orang yang terpilih. Kemudian, aku lebih patut mendengar daripada kamu. Cukuplah kamu cakap kepada anak cucu datuk nenek kamu ini. Kamu berucaplah Muhammad. Abu Lahab sebut kepada Rasulullah. Berucap Muhammad, ni anak cucu kamu ni. Yang kalau kamu buat begitu, maka ianya lebih mudah bagi mereka daripada maksa seluruh anak pinak Quraisy dan orang-orang Arab lain datang untuk mendengar daripada kamu. Maksudnya, Abu Lahab kata, daripada nak panggil semua, susah Muhammad. Lalu, macam mana cara? Kamu berucap pada mereka, mereka akan sampaikan. Balik nanti mereka akan sampaikan. Aku lihat tidak seorang pun yang membawa adik-beradiknya seperti yang aku bawa ini. Lalu Rasulullah terdiam dan tidak bercakap dalam majlis itu. Rasulullah pun bila dengar bapa saudara dia bercakap macam tu, Rasulullah diam, tak bercakap dalam majlis itu. Kemudian baginda memanggil mereka kali yang kedua. Dalam habis selesai itu balik begitu. Dan lepas itu dalam pertemuan itu baginda berucap. Kali yang kedua Rasulullah berucap, segala puji bagi Allah, aku memujinya dan meminta pertolongannya. Rasulullah sebut, aku beriman dengannya dan aku berserah kepadanya. Aku mempersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu baginya. Itu ucapan awal Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Kemudian baginda meneruskan. Ini kali yang kedua ni. Sesungguhnya orang yang merintis jalan ini tidak pernah dituduh berbohong dalam keluarganya. Rasulullah nak sebut, orang yang bercakap ni tak pernah bercakap bohong dalam keluarga. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia. Rasulullah sebut, demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu khusus dan kepada semua manusia amnya. Rasulullah mula sebut, demi Allah aku ni Rasul kepada kamu khusus dan kepada manusia yang seluruhnya amnya. Demi Allah, Rasulullah berucap. Ni ingat ya, ucapan Rasulullah kali yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di kalangan keluarga-keluarga Rasulullah seramai 45 orang depan Rasulullah. Demi Allah, kamu pasti akan mati. Rasulullah sebut.
sebagaimana kamu pastinya akan tidur dan kamu pasti akan dibangkitkan sebagaimana kamu jaga daripada tidur. Kamu tidur tu adik-beradik mati kan? Kamu tidur tu latihan untuk mati. Dan kamu jaga latihan untuk bangkit di pada mahsyar nanti. Dan pastinya kamu akan dihisap terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah sebut demikian. Balasannya hanyalah syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Segala benda yang kita buat atas dunia ni akan dibangkitkan balik di akhirat, dan bila bangun di akhirat kamu akan dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sama ada masuk syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Lalu berkatalah Abu Talib. Abu Talib ada. Dia sebut, sungguh kami suka untuk membantu kamu dan menerima nasihat kamu serta sangat mempercayai berita yang kamu sampaikan. Abu Talib jawab terus, kami suka Muhammad, kamu berucap macam ni bagus, lembut, elok, kamu cakap macam ni. Dan kami percaya berita yang kamu sampaikan. Kami tahu benda yang kamu sebut itu betul. Mereka ini adalah adik-beradik kamu yang sedang berkumpul, sementara aku hanyalah salah seorang daripada mereka. Abu Talib kata, yang depan ni semua adik-beradik kamu. Maknanya sepupu-sepupu kamu, anak beranak kamu, keluarga kamu. Manakala aku ni salah seorang di kalangan mereka. Akan tetapi akulah orang yang paling segera menyahut apa yang kamu suka. Katanya Abu Talib, tapi kamu kena ingat Muhammad, aku ni orang yang pertama yang akan sahut seruan yang kamu sampaikan. Maka buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Abu Talib sebut, demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan mempertahankan kamu. Akan tetapi diriku sendiri belum terasa untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Abu Talib kata, yang kamu sebut tu semua betul Muhammad. Semua betul. Tapi aku sendiri tak terasa lagi nak tinggalkan agama datuk kita ni Abdul Muttalib. Kemudian Abu Lahab pula berkata, demi Allah, ini adalah keburukan. Abu Lahab bangun terus. Ni buruk ni. Halang dia sebelum dia mempengaruhi orang lain daripada kamu. Lalu Abu Talib berkata, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi hayat masih ada. Abu Talib kata, lagi nyawa aku ada, jangan kamu kacau Muhammad. Tapi Abu Lahab sebut, kacau Muhammad ni. Hancurkan Muhammad. Walaupun dia anak saudara kita, walaupun keluarga kita, kena musnahkan dia. Kerana apa dia? Kerana dibawa ajaran sesat di kalangan kita ni. Katanya mereka sebut. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti bahawa Abu Talib telah berjanji melindungi dia dalam menyampaikan risalah kenabian itu, maka pada suatu hari baginda berdiri di atas bukit Safa. Lalu Rasulullah mula berteriak, hai sekalian manusia, maka berkumpullah semua anak pinak Quraisy. Rasulullah duduk dekat bukit Safa tu, dekat Baitullahil Haram tu, bergerak sikit ada bukit Safa. Jabal Safa dipanggil demikian. Bukit Safa di antara Safa dan juga Marwah. Marwah tu kat depan. Manakala Safa tu kat tepi. Kat tepi sebut. Rasulullah bangun. Rasulullah sebut, wahai Bani Hashim, wahai Bani Quraisy, anak pinak Quraisy, datang, aku nak bagi tahu. Lalu baginda menyeru mereka kepada tauhid dan beriman dengan risalah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula cerita tentang Islam. Al-Bukhari meriwayatkan sebahagian kisah ini daripada Ibn Abbas. Kata dia, apabila turun ayat dan berilah peringatan serta amaran pada kaum kerabat kamu yang dekat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 itu, Nabi pun naik ke atas bukit Safa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, hai Bani Fihr, hai Bani Adi, itu anak pinak Quraisy, sehingga mereka berkumpul. Ada orang yang jika tidak mampu keluar, ia mengutuskan utusan untuk melihat gerangan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad itu. Lalu datanglah Abu Lahab bersama orang Quraisy yang lain. Abu Lahab datang. Bila Rasulullah panggil, hai Bani, terpanggil-panggil, kemudian datang di kalangan mereka sebut. Kemudian baginda berkata, apa pandangan kamu kalau aku memberitahu bahawa di sebalik lembah ini ada angkatan berkuda yang hendak datang menyerang kamu? Apakah kamu percaya pada aku? Rasulullah tanya, kamu percaya tak pada aku? Serentak mereka menjawab, ya, kerana kami tak pernah dapati pada kamu kecuali yang benar, wahai Muhammad. Ini kata-kata mereka ni, orang kafir Quraisy di waktu itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab balik. Katanya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang pemberi peringatan tentang azab yang dahsyat di hadapan kamu. Lantas Abu Lahab berkata, celakalah kamu seluruh hari ini. Celaka kamu seluruh hari ini.
Adakah kerana ini kamu kumpulkan kami, wahai Muhammad? Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang bermaksud, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baru lepas pada Rasulullah sebut saja begitu tu, tiba-tiba dalam keadaan demikian disebut terus. Katanya Abu Lahab, celaka kamu wahai Muhammad. Kamu kumpulkan kami ni untuk apa? Ni anak beranak ni, keluarga yang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun terus ayat Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Muslim pula meriwayatkan sebahagian yang lain daripada kisah ini yang bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila turunnya ayat dan berilah peringatan serta amaran pada kaum kerabat kamu yang dekat, wa anzir ashiratakal al-aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan bagilah peringatan pada keluarga kamu yang terdekat itu. Bila turun ayat ni, Rasulullah memanggil mereka lalu disebut nama secara umum dan khusus baginda panggil satu-satu, seorang-seorang. Baginda berkata, hai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka Allah. Itu nasihatlah. Kita ni pun sama juga. Bila berkumpul keluarga kita, berkumpul nak kenduri ke, nak buat majlis apa ke, misal contohnya, di antara nasihat kita yang terbaik untuk keluarga kita, kita sebut apa dia? Selamatkan keluarga kita daripada neraka Allah. Selamatkan, hai sekalian kaum Quraisy, selamat diri kamu daripada api neraka. Hai sekalian Bani Ka'ab, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Hai Fatimah binti Muhammad, Rasulullah panggil anak kesayangan dia, Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak memiliki sebarang kuasa untuk membela kamu daripada hukuman Allah, melainkan kamu mempunyai tali persaudaraan Islam yang akan aku kuatkan hubungan itu. Aku tak boleh tolong kamu. Kalau kamu kafir, aku tak boleh tolong kamu. Kalau kamu Islam, aku boleh tolong kamu. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Bersama dengan Islam. Jeritan yang tinggi ini adalah kemuncak penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah zaman dahulu nak buat live dalam Facebook tak boleh. Nak buat live dalam TikTok, Instagram pun tak boleh. Di kalangan mereka sebut, nak buat macam mana? Inilah cara Rasulullah sampaikan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia yang paling hampir dengannya bahawa hanya sahaja dengan mempercayai kerasulan yang akan menghidupkan perhubungan antaranya dengan mereka. Ketakzuban mereka terhadap kaum kerabat yang menjadi dasar pegangan orang-orang Arab itu akan hancur luluh melalui peringatan yang datang daripada Allah ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam membicarakan tajuk ini, di mana menyatakan kebenaran secara terbuka dan tindak balas orang musyrikin itu. Kita akan cerita macam mana keadaan yang Rasulullah lalui dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan akhirnya Islam ni sampai pada kita pada hari ini. Syukur pada Allah di atas nikmat ini. Terima kasih di atas kesempatan sahabat-sahabat yang di semua talian-talian live yang ada pada saat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan di kalangan kita kerahmatan dan keberkatan yang terusan dalam kita memahami sirah Rasulullah, sehingga kan kita rasa nak ikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita nak ikuti amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita dapat bersimpuh di sisi Rasulullah di akhirat nanti insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.